halal ini bukan untuk Muslim saja, halal ini untuk semua. Program ini adalah untuk membantu ataupun supporting program ke arah kesijilan. We see all these challenges as an opportunity for us to share with our customers and the public about how halal is at the utmost priority for everyone. Memperkasakan industri halal untuk global. Kini Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shilda Ismail selaku penerbit eksekutif Kini Halal sekali lagi dalam rancangan Kini Halal pada tahun 2021. Kali ini kita ada satu topik yang seronok untuk kita bicarakan, iaitu suplemen atau ubat-ubatan halal. Baiklah, penentuan status halal sesuatu produk farmaseutical perlu melihat kepada sumber bahan asas, bahan tambahan dan proses logistik yang terlibat. Perlu ya kita fahami halal bukan hanya tertakluk kepada logo saja, malah ia meliputi keseluruhan aspek, iaitu secara holistik dari awal sehinggalah ke tangan pengguna, betul tak? Oleh itu menjadi keperluan utama bagi setiap yang terlibat untuk memahami konsep halal yang betul. Itulah hasrat Kini Halal dan juga panel-panel saya pada pada hari ini. Okey, pada hari ini saya bersama dengan 3 tetamu pejuang halal yang akan membicarakan tentang suplemen ataupun ubat-ubatan halal. Tak lain tak bukan iaitu Haji Amrahi Buang, iaitu Presiden Persatuan Farmasi Malaysia. Okey, dan kita daripada Pharma Niaga kita ada Ustaz Muhammad Hafif Hanafi, dan daripada Halal Development Corporation kita ada Puan Yusriana Yusof, iaitu Pengurus Kanan Pembangunan Sektoral. Okey, terima kasih kerana bersama-sama kami di Kini Halal. Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Semua berpuasa. Okey, alhamdulillah. Okey, nampaknya semuanya excited sebab ini ada satu topik yang saya rasa banyak dibicarakan, tetapi dia ada banyak advancement ya dari tahun ke tahun. Okey. Terutamanya dari segi consumer behavior ataupun kemahuan consumer mungkin berubah dari tahun ke tahun. Terutama sekali ketika pandemik COVID-19 ini. Okey. Berceritakan tentang pharmaceutical, halal pharmaceutical, tak lain tak bukan kita tanya Tuan Haji Amrahi. Okey, kat mana agaknya ya rakyat Malaysia sekarang ini tentang kehendak dan kemahuan pada suplemen dan ubat-ubatan yang mempunyai sijil halal? Adakah mereka ni atau sejenis yang alah tak kisahlah asalkan saya dapat ia menyembuhkan ataupun ia dapat memberikan suplemen, ataupun macam mana sekarang ni agaknya kemahuan pengguna itu sendiri? Ya, terima kasih Silda. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Pertama sekali orang kata a bit of background lah. Jadi sebenarnya saya terlibat diri dengan ubat halal ni dah lama, iaitu masa penghujung tahun 1998 lagi saya dah ada. Di mana pada waktu itu kataan ubat halal ataupun farmaseutical halal ni memang tak wujudlah pada ketika itu. Selepas itu apabila hingga sekarang di mana saya dah terlibat begitu jauh dalam hal farmaseutical halal ni, bidang farmaseutical halal ni, jadi kita dapati bahawa keadaan sekarang dah berubahlah. Maknanya kita dapat melihat sekarang ni dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak Halal Malaysia dan juga pihak industri, maka dengan sini kita dapati bahawa banyak produk-produk berkaitan dengan ubat ataupun suplemen telah pun ada di pasaran. Kalau dulu kita melihat orang kata pun tak kenal logo halal ni, ataupun logo halal ni lebih kepada makanan, minuman dan sebagainya. Jadi sekarang ni telah pergi ke ubat-ubatan. Dan selepas itu kita melihat bahawa apabila kita go step up, di mana kita telah ada persijilan. Jadi sejarah persijilan ini satu perkara yang penting, kerana kita melihat perkara usaha-usaha ini telah mula dilakukan pada 2009 dan akhirnya kepada 2012 maka jadilah halal ataupun standard halal, farmaceutical halal
MS 2424 ya. Dan ia melibatkan banyak stakeholder lah ya, yang saya rasa of course dibuat oleh oleh Standard Malaysia, tapi kita ada akademia, kita ada industri, kita ada macam-macam badan lah ya, yang JAKIM dan sebagainya. Dan itu yang paling penting ya. Yang menariknya kita telah meningkatkan lagi. Maknanya sekarang ni kalau kata kita nak produce pharmaceutical halal ni, jadi kita dah ada standard. Dan standard ni adalah satu standard yang ni satu sajalah yang ada di dunia ni. Tidak ada satu negara di dunia ni yang boleh mengatakan bahawa mereka apabila membuat ataupun manufacture ubat atau suplemen halal menggunakan satu standard seperti kita. Dan ini sesuatu perkara yang sangat menarik sebab kita ada kepakaran di sini ya. Dan yang saya melihat apabila kita buat review pada tahun 2019 kita mula tahun 2017 lah gitu ya. Lepas tu apabila 2019 tu kita telah entah macam mana kita telah masukkan biopharmaceutical. Di mana kali ni kita dah masukkan vaksin sebagai satu. Seolah macam kita tahu wabak COVID-19 ni nak sampai di dunia ni kan. So ni adalah satu perkara yang kita lakukan. Jadi yang paling baik adalah sekarang ni kita mempunyai satu standard yang baik dan kita ada pemain-pemain industri yang bagus. Ya, kita ada sokongan daripada HDC, kita ada sokongan daripada KKM, kita ada sokongan daripada JAKIM dan sebagainya dan berbagai kementerian. Dan sekarang ni orang kata kita dah siap sedialah untuk kita merentasi pasaran sama ada pasaran dalaman ataupun untuk kita ekspor. Jadi inilah kekuatan yang kita ada dan itu sesuatu yang kita perlu perhalusi kerana semua ubat ataupun suplemen di Malaysia ni mesti didaftarkan di bahagian Pharmacy Regulatory negara ataupun MPRA. Sekarang ni MPRA sekarang ni dah orang kata dah famous kan. Kerana mereka world class, dapat pujian daripada YB Hairi Jamaluddin tentang dia punya status kan. Dan yang paling penting setiap produk yang berdaftar ni ia dijamin kualiti dari segi keselamatan dan juga keberkesanannya, khususnya untuk ubat lah. So jadi saya rasa itulah orang kata dari segi dia punya barang. Dan dengan adanya usaha-usaha ni, jadi kita dapati bahawa masyarakat telah lebih celik lah tentang kehadiran ubat ataupun saliman halal ni. Dan selepas ni kita dalam keadaan kita boleh pergi ke hadapan. So itu sajalah. Maknanya sekarang ni mereka lebih celik dan lebih peka lah untuk dapatkan ubat ataupun suplemen halal. Itu sudah. Okey, saya seronok dengan perkataan celik halal itu. Saya akan guna pakai perkataan tu Tuan Haji nak pinjam nanti. Okey, memandangkan rakyat Malaysia dah mula memilih atau mempunyai celik, orang kata celik halal, suplemen halal. Bagaimana pula dari segi HDC, pembangunan promosi halal dari segi sudut farmaceutical? Mungkin boleh memberikan gambaran rakyat Malaysia ni dia lebih memilih option ubat yang halal berbanding dengan tidak, dan bagaimana dengan pasaran di dalam negara sebelum kita pergi kepada luar negara. Okey, thank you. Terima kasih Ashil. Mengambil apa yang Tuan Haji cakap tadi, celik halal lah kan. Kalau kita undur ke belakang sikit, pada zaman-zaman dahululah, bila sebut pasal halal je orang kata makanan dan minuman. Tapi sekarang consumer memang sangat berpengetahuan. Mereka memang ada awareness sebab halal ni. Sebab tu dia orang dah start tengok pasal halal kosmetik lah. Sekarang halal pharmaceuticals. Jadi dengan kesedaran ini juga sebenarnya kalau kita tengok memang syarikat-syarikat pengeluar suplemen halal sebagai contoh Farma Niaga lah kan. Ada orang beli. Mencatatkan revenue. So memang ada consumer memilih halal. Tidaklah kata saya tak nak ke, saya just because of sakit saya nak makan je suplemen. Tidak. Di situlah celik halal menggunakan perkataan Tuan Haji lagi lah. Consumer dah start guna. Jadi kat sini kita tengok kalau Malaysia sendiri kita eksportkan halal pharmaceutical ni dulu pada tahun 2018 mencatatkan lebih kurang 395 juta dan dijangka pada tahun 2025
naik kepada 438 juta. Ternyata memang ada consumer memilih halal. Alhamdulillah, terima kasih Puan Syarif. Jadi ekosistem farma halal ini patut kita wawarkan, terutama sekali dari segi celik halal, dari segi pengguna, dari segi pemain industri, dari segi Persatuan Farmasi Malaysia, dan juga kita tanya dari segi pemain industri pula, pengeluar, iaitu Farma Niaga. Ustaz Afif, macam mana pula dari segi kehendak pengguna Islam, ya, seperti yang dikatakan oleh Tuan Haji Amrihi dan juga Puan Yusriana, semakin celik halal tentang ubat-ubat yang mereka makan. Pengalaman dari Farma Niaga, adakah halal itu penting buat Farma Niaga? Ceritakan sedikit latar belakang Manager. Ustaz. Ya? Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih Syilda sebagai moderator kita pada hari ini. Panelis kita, Masya Allah, Tabarakallah, Tuan Haji Amrihi, Puan Yusriana daripada HDC. Okey, sedikitlah latar belakang berkenaan dengan Farma Niaga berkaitan dengan industri halal farmaseutical ini. Okey, kalau kita lihat Farma Niaga ni merupakan salah satu syarikat farmaseutical yang mana kita menyediakan ataupun membuat ubat-ubatan yang halal dan juga suplemen-suplemen yang halal. Okey, dan kita mempunyai fasiliti-fasiliti kita yang tersendiri daripada research center kita ada R&D team kita sendiri. Research and Development Center. Kita ada juga manufacturing site kita sendiri. So di Malaysia ni kita ada lebih kurang 6 kilang dan kita ada 1 di Indonesia. Okay? Jadi di Farma Niaga kita boleh dikatakan ada complete supply chain dalam pembuatan ubat-ubatan halal ini sehinggalah kepada customer. Sebab apa? Kita juga ada transportation kita sendiri dan juga warehouse kita sendiri yang berpusat di Shah Alam, di Bukit Raja. Okay, so selaku satu syarikat farmaseutical yang orang kata bertaraf JLC ini menjadi tanggungjawab kita, dan kita mengambil inisiatif untuk menghalalkan semua produk yang kita hasilkan ini dan menjadi satu fardu kifayah pada kita untuk menyediakan ubat-ubatan yang halal dan suplemen-suplemen yang halal khususnya kepada umat Islam kita dan juga orang yang bukan Islam, kerana produk yang halal ni tidak khusus kepada orang Islam saja. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah an-nas, seluruh manusia. Maka termasuk orang Islam ke tak Islam ke, dia boleh menggunakan produk halal. Tidak ada isu agenda islamisasi ke apa, tidak ada. Okay? Nah, seperti mana yang Tuan Amrihi sebut tadi, semua produk-produk kesihatan ataupun ubat-ubatan halal ini perlu mendapat pensijilan, perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada MPRA kita untuk memastikan produk yang kita sediakan kepada pengguna kita ini selamat untuk digunakan, berkualiti, berkesan dan yang pastinya mesti halal. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, balik kepada semula tentang dengan pengguna dengan Tuan Haji Amrihi mungkin untuk pengetahuan pengguna dulu, mungkin Tuan Amrihi boleh berikan kepentingan halal dalam farmaseutical, dalam ubat kita, sebab Dr. Yusuf Qaradawi, kalau saya boleh coin him dalam tulisannya Halal dan Haram dalam Islam, menekankan dan mengingatkan umat Islam agar tidak mempermudah-mudahkan kelonggaran yang diberi oleh syarak atas alasan darurat. Tetapi ada setengah orang yang pesakit-pesakit ataupun pengguna yang kata alah tak apalah kalau darurat tak ada halal pun tak apa. Mungkin Tuan Haji boleh bagi pandangan. Okey, saya rasa seperti mana juga apa-apa pun yang masuk dalam tubuh badan kita, jadi kita kena pastikan bahawa kita ni sebenarnya adalah berkaitan dengan, kalau kata Muslim, kita punya orang kata keperluan dan juga kita ada hak. Jadi hak yang kita masukkan sini adalah hak untuk mendapatkan suplemen yang halal, ubat yang halal. Ini satu perkara yang fundamental yang perlu kita buat. Jadi sama ada dari peringkat mana-mana stakeholder, industri ke ataupun farmasi community ke atau even klinik-klinik. Jadi perkara-perkara ni patut diberi utama. Contohnya kalau kata umpamanya kata pesakit pergi jumpa di klinik ke di farmasi ke,
So kalau kata orang kata apa, kalau kata pengguna tu tanya atau pesakit tu tanya, adakah ubat yang diberikan tu halal? So apa jawapan dia? Jadi kita tak bolehlah, kita tidak bolehlah perkara tu kita was-was. Dan memang terdapat perbezaan di antara suplemen dengan ubatnya. Sebab suplemen ni dia ada alternatif. Jadi kalau kata kita tengok dari segi dia punya perbezaan dia, jadi kalau sebab suplemen ni sesuatu yang kita suplemen kepada treatment. Maknanya dia bukan sesuatu perkara yang contohnya dari segi untuk menyelamatkan nyawa sebagai contoh. Maknanya yang tu kita ada kelonggaran, kita ada ruksah. Kita boleh melakukan. Tetapi kalau suplemen tak boleh pasal dia ada alternatif. Itu sebab seperti mana yang disebut oleh Yusriana tadi dan juga Ustaz Hafiz tadi, maknanya demand tu dah ada, celik tu ada. Jadi makna perkara tu yang kita nak lah. Jadi yang ni yang pada saya sesuatu yang sangat penting, dan saya cuma nak bezakan. Okey. Kenapa kita kata bahawa halal ni adalah one step up ataupun satu nilai tambah, satu step yang tinggi. So kalau kata kita tengok dari segi sudut pembuatan ubat dan sebagainya, standard yang digunakan adalah apa yang kita panggilkan good manufacturing practice, GMP, ataupun amalan penghilangan yang baik. Tapi kita juga perlu tanya what's next. Kita kena pergi pada pemain industri, apa yang boleh memberikan mereka added value. Jadi itu yang kita nak offer supaya halal ni is the next level. Jadi maknanya itu sebab dalam proses pensejalan kita di Malaysia ni, apa-apa pun mesti didaftar dulu. So apabila didaftarkan, maknanya seperti yang Ustaz Hafiz kata tadi, berdasarkan pada ayat Quran tadi itu, adalah maknanya kita dapat memastikan bahawa ada dua lah, maknanya satu halalan, satu thayyiban kan. Jadi peringkat yang pendaftaran ni yang melibatkan MPRA ni adalah dari segi aspek thayyiban. Dari segi aspek thayyiban. Itu yang pertama. Jadi maknanya kalau industri ingin menjalani persejalan halal, ubat-ubat ni mesti ataupun produk-produk suplemen ni mesti didaftarkan dulu. Kalau tak didaftarkan, tak boleh untuk buat permohonan untuk mendapatkan persejalan halal oleh JAKIM. Jadi apabila dilakukan proses seterusnya ataupun step yang seterusnya, maka yang tu lebih kepada untuk menentukan dari segi dia punya auditan halal lah, daripada A sampai Z. Jadi kita pun telah meletakkan satu konsep yang sangat jelas, iaitu kita panggil halal built-in. Jadi maknanya ni sesuatu yang sangat penting. Pasal apa? Kita tak boleh compromise. Apa-apa pun kita tak boleh compromise daripada A sampai Z. Semua. Maknanya kita melibatkan apa yang kita panggil sebagai bahan aktif ataupun API lah, active pharmaceutical ingredient, ataupun semua excipient, perlu kita tahu ketentuan halal. Begitu juga dengan apa sahaja yang terlibat dengan dengan pembuatan ini. Dan the whole thing inside di dalam kilang tu, saya rasa Ustaz Hafiz boleh terangkan lagi lah, di mana semuanya, pembukusan dia dari segi apa semualah. Dan perkara ni tu yang kita kata, my next point adalah perkara ni bukan satu perkara yang wajib. Maknanya kalau kata industri nak pergi, ada atas kesedaran mereka. Mereka nampak yang ni sebagai value added, sebagai sesuatu yang niche area, sebagai sesuatu yang pergi ke blue ocean rather than red ocean lah. So jadi ni yang patutnya kita faham dari segi ekosistem tu. Dan saya rasa pemain industri di Malaysia ni dah siap sedialah untuk itu. Dan saya rasa tadi Yusrina pun dah share tentang volume di mana sebenarnya dari segi pharmaceutical halal kita ada sekarang ni ada nombor 1 di dunia. So jadi mana ini yang masyarakat kena tahu, dan kita ada potensi. Jadi itu yang patutnya menjadi kekuatan kepada kita lah. Jadi yang ni lah orang kata sesuatu yang kita boleh move forward selepas ini. Okey, terima kasih Tuan Haji Amrahi. Okey, dari CHDC, kalau kita lihat dari situ demand dah ada di luar sana. Jadi apakah promosi, galakan, inisiatif yang dijalankan oleh HDC kepada pengeluar dan pemain industri farmaceutical? Yusriana. Okay.
sebenarnya kan kalau sebut pasal halal ni memang very unique. Sebab pasal halal ni sebenarnya dia cut across. Tidak hanya HDC boleh jalankan. Kita orang buat kajian, HDC buat kajian, terdapat lebih kurang 300 agensi yang sebenarnya membantu dari segi halal. Jadi kat sini kalau kita kata halal ni, kalau kita nak bangunkan halal ni, dia mesti bersama-sama. Dia tak boleh satu saja. Macam Tuan Haji katalah dari segi pemain industri, pada consumer, daripada kerajaan sendiri. Jadi dekat sini kalau kita melihat dari segi syarikat-syarikat untuk mendapatkan insentif atau kegalakan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memang mandate dia nak tengok syarikat. So boleh pergi kepada kita panggil dia MEDEC lah kan, untuk mengetahui apa insentif, apa sebenarnya program-program pembangunan yang ada di sana. MIDA pun ada, dia memberikan insentif untuk halal pharmaceuticals. Kat sini memang banyak. In fact sebenarnya kalau kita tengok institusi perbankan sekarang memang very aktif pasal halal. Saya mengambil contoh M-Bank, dia buat tak silap saya BizRace. Dia M-Bank ni jumpa HDC nak bercollaborate. Sebenarnya dia tengok pelanggan dia yang belum dapat halal. So apa yang dia buat jadi dengan HDC, jadi kita bantu macam mana untuk menyediakan mereka dari segi latihan, dari segi advisory, facilitation untuk mereka mendapatkan halal. So kat situ sebenarnya kalau tengok 300 agensi memang rata-rata sebut pasal halal. Banyak menggalakkan. Banyak galakkan sebenarnya. Syarikat boleh pergi dan boleh tanya, kalau tak tahu pun boleh call HDC pun boleh bantu untuk salurkan di mana agensi yang kita boleh bantu. Okey, terima kasih Puan Raja. Jadi kita bolehlah saya katakan ekosistem halal ini di Malaysia ni semakin maju, alhamdulillah, dengan pembabitan dan kerjasama berbagai pihak dan juga wawarkannya kepentingan-kepentingannya ini. Dan ini saya rasa satu perkara yang harus dilihat bukan sahaja dalam sektor farmaceutical tapi dalam semua sektor. Okey, Ustaz Afif tadi Tuan Haji Amrahi dia kata, apakah yang menarik tentang penghilangan halal di Farman Niaga? Boleh cerita sikit dari segi logistik? Soalan cepu mas. Okey, dan juga di pharmaceutical ada tak permintaan dari luar negara untuk mendapatkan untuk ekspor dari Farman Niaga? Ada? Okey, secara amnya permintaan di luar negara ni mengenai segi halal ni semestinya ada. Okey, seperti mana Puan Hasrina sebut tadi, banyak permintaan di luar negara, dah ada volume dah berapa persen, berapa banyak kan. So secara amnya kalau kita tengok persijilan halal Malaysia ni merupakan satu persijilan yang sangat-sangat tinggi standard dia. Kita dah ada MS2424 seperti mana Tuan Haji Amrahi dah sebut tadi. Daripada 2012 kita upgrade pula, maksudnya elemen biologik pasal berkaitan dengan vaksin, dah ada standard. Dan juga kita di Malaysia ni beruntung sebab apa, banyak agensi macam Puan Hasrina sebut tadi, banyak agensi yang terlibat dalam membangunkan industri halal. Okay? Kalau kita tengok satu info daripada Matrik yang disebut, banyak negara-negara di luar sana, macam contoh kita tengok Jepun, Chile, Kazakhstan, Uzbekistan dan lain-lain tu, mereka sangat berminat untuk mempelajari macam mana Malaysia membangunkan industri halal dan macam mana Malaysia merapikan struktur halal tu. Struktur halal di Malaysia ni, Masya Allah, kita ada JAKIM, kita ada HDC dan 300 agensi yang lain yang terlibat tu. So menunjukkan ini salah satu pengiktirafan luar negara berkenaan dengan persijilan halal Malaysia. So kalau satu lagi, kalau kita tengok dari segi pasaran global, produk halal di dunia ni dianggarkan boleh mencecah sehingga 2.3 trilion US dollar. Very lucrative. Yang paling bestnya 26% daripada jumlah tersebut datangnya daripada pharmaceutical halal. So ini merupakan salah satu peluang yang sangat baik kepada industri halal dalam mempertingkatkan lagi prestasi syarikat mereka, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Okey, Tuan Haji Amrahi, macam mana agaknya keperluan-keperluan yang diperlukan untuk kita membina komuniti dalam ekosistem farmasi halal selepas ini? Sebab kita dah tengok dah ada advance dan ada perubahan dan perbaikan. Apa lagi lepas ini?
Terutama sekali selepas, bukanlah kata selepas, kita masih lagi dalam era COVID-19, tetapi bagaimana agaknya mungkin pendigitalan dan sebagainya? So kalau kita tengok apa yang berlaku semasa pandemik ni, jadi dia sebenarnya kita melihat bahawa walaupun dari segi satu sudut kita nampak dia satu bencana lah, tetapi dalam masa yang sama kita kena melihat peluang. Jadi apabila kita melihat bahawa dengan terjadinya katalah wabak ini dan juga kita ada orang kata apa kawalan pergerakan ya, jadi perkara ni yang telah menjadikan norma baru. Tetapi kita kena ingat satu perkara tau, iaitu sebenarnya wabak ni telah melibatkan semua orang, kan? So jadi macam mana kita nak bertindak balas? Sebab bila kita kata dari segi ubat-ubatan ni termasuk suplemen juga, dia sebenarnya adalah satu benda yang penting ataupun perkara yang penting. Dalam MCO apa sekalipun, farmasi contohnya adalah essential service. Okey, jadi maknanya perkhidmatan yang penting. Jadi maknanya ubat ni relevan sama ada dalam keadaan biasa ataupun keadaan wabak seperti ini. Dan tapi dia telah memberi satu indikator tentang kita punya kesiapsagaan. Sebab kita ingat walaupun sebab kita ada menghadapi masalah cross borders tau. Dan juga dari segi macam mana kita nak mendapatkan bahan-bahan daripada luar negara. Ini satu cabaran yang besar. Jadi ini menunjukkan bahawa kita sebenarnya mesti mempopulari yang berkaitan. Maknanya kita punya kesiapsagaan untuk membuat ubat-ubatan untuk kegunaan kita sendiri adalah satu perkara yang kita sama-sama kena adakan. Maknanya kita tak boleh lagi harap kepada negara luar, sebab kita ingat kita mengimport ubat daripada luar lebih daripada 90%. So jadi yang ni yang kita kena jelas bahawa sekarang ni memberi peluang pada kita. Itu sebab kita menyarankan bahawa industri farmaceutical ni ada satu perkara yang perlu diberi perhatian berat oleh kerajaan dan mesti diberikan sokongan. Kerana kita kena lihat nak fikir sekarang ni ada pandemik, lepas tu nanti post pandemik, sekarang ni dengan masalah orang kata pekerjaan dan sebagainya, jadi kita kena. Jadi ini yang saya kata tadi sebagai peluang baru. Dan apabila kita kaitkan dengan digital, jadi ini yang kalau saya nak share sikit lah, kalau kata perkhidmatan farmasi kan, kita bercerita pasal telefarmasi, kita cerita pasal e-commerce dan sebagainya, ataupun macam mana kita buat penghantaran ubat ke rumah dan sebagainya. Jadi ini yang kita kata akan melancarkan lagi. Tetapi isu halal ni masih lagi relevan. Pasal apabila sampai ke consumer, perkara itu mesti dipastikan. Jadi ini yang pada saya lah, kita kena bina kekuatan seperti mana yang disebut oleh Yusrina tadi. Lepas tu Ustaz Hafiz pun, we have the best lah. Maknanya kita punya ekosistem ni yang terbaik. Dan kita boleh lagi pergi jauh. Maknanya walaupun sekarang ni kita di tempat pertama, dari segi farmaceutical halal di dunia, tetapi kita rasa benda tu kalau kita dari segi total masih lagi jauh lah. Maknanya kita berpeluang. Jadi maknanya kita nak kita ada nak membuat peluang-peluang pekerjaan tu. Yang tu yang kita kena pastikan. Kan sebab kita tengok pandemik contohlah, walaupun bukan ubat-ubatan, kita tengok macam mana orang buat glove dan sebagainya. Dah meningkat dan berkaitan dengan PPE dan sebagainya. So jadi ubat halal ni ada satu perkara, satu lagi perkara yang sangat penting untuk kita explore lah. Dan saya rasa industri player kita dah bersedia. Dan salah satu yang kami bincangkan satu lagi adalah macam mana kita nak wujudkan dari segi dia punya orang kata ingredient tu. Sebenarnya pasaran ingredient tu sebenarnya lagi besar kalau kita nak ingat. So jadi potensi ni yang kita tengok dengan kita punya orang kata dengan kita punya keadaan climate kita kan. Saya rasa dengan keadaan di Sabah, Sarawak, even di Semenanjung, di mana kita ada keluasan kan tanah-tanah kita, saya rasa dari segi kita kena explore untuk ingredient pasal. Kalau kita nak buat farmaceutical halal ni, kita perlukan ingredient yang halal. Saya bagi contoh lah. Okey, kalau umpamanya kata apa-apa pun
sama ada gelatin ke ataupun magnesium stearate ke apa semua. Jadi perkara tu semua ada semuanya dekat dalam negara ni yang kita boleh bina lah. So yang tu yang ni buat. Saya bagi satu contoh Kadang-kadang kita ambil lah, kata sekarang kan ada kalau kita kata suplemen kan ada yang melibatkan katalah herbal, herbal dan sebagainya kan. Tetapi apabila dia masuk ke dalam kapsul, dah jadi satu isu. Okay. Jadi yang tu dia kena didaftarkan dengan MPRA dan kita nak tahu pula kapsul tu halal atau tidak. Jadi yang ni yang kita rasa peluang lah. So jadi perkara-perkara yang kita kena bangunkan lah. Itu input daripada saya. Alright, terima kasih Tuan Haji. Okey, Puan Yus, kalau masih lagi misalnya kita lihat dari segi perkembangan industri halal ni, mungkin tak ada halangan bagi pemain industri ataupun mereka yang berkecimpung dalam bisnes ini untuk mendapatkan sertifikasi halal. Bagaimana HDC, konsultansi ke bagaimana? Kepada syarikat lah ya. Okey, sebenarnya misi HDC sendiri adalah untuk menyediakan penyelesaian bagi pemain industri untuk lebih cemerlang di ruang pasaran halal lah. Jadi dengan mengambil misi itu, HDC menyediakan perkhidmatan. Macam tadilah kalau katakan tak tahu macam mana, kita ada menyediakan perkhidmatan training melalui Halal Training Institute kita dan juga Halal Consultancy and Advisory. Kalau company nak menceburi, tak tahu macam mana sebenarnya nak buat ni halal ni kan, boleh datang jumpa. Tak tahu nak masuk nak buat halal pharmaceutical, nak buat apa sebenarnya, nak buat suplemen ke apa, dan kita boleh advise. Macam juga tadi Tuan Haji kata, pandemik ni sebenarnya bukan saja ialah orang kata dapat semua orang sakit tak boleh keluar ke apa, tapi sebenarnya dia memberi peluang. Sebagai contoh kan, kalau dulu kalau kita nak ajar orang dapat sijil halal ni, kita turun ke kilang lah, turun cari orang semua kan. But HDC kita dah sediakan satu platform digital, kita panggil e-coaching. So syarikat yang tak dapat lagi sijil halal ni, dia nak nilai kesediaan dia orang. Sama ada dia orang dah bersedia atau tak. Faham ke tidak pasal persijilan ni? Dokumen apa nak kena buat? So kita ada that particular program kita panggil e-rehal. Macam kalau kita sekarang ni kata kalau nak order makanan di hujung jari kan, sama juga informasi pun di hujung jari juga. Sekarang macam kita ada Halal Knowledge Center HKC, mana-mana kalau katakan company nak dapat informasi pasal halal, tak tahulah, panjang sangat nak baca, kat situ ada infografik. Nak tahu pasal statistik halal, boleh, kat situ pun ada. Nak pergi ekspor ke negara-negara seperti US, tapi tak tahu US ni buat apa, kita ada country analysis. So sebenarnya semuanya di hujung jari sekarang. Bukan saja nak, macam saya kata tadilah, nak order makanan buka puasa kan hujung jari, informasi pun di hujung jari. So kat situlah HDC sebenarnya menyediakan banyak peranan. Ya betul. So boleh sebenarnya, kalau tak tahu sangat nak buat macam mana, call saja HDC, kita bantu. Okey. Terima kasih Puan Yus. Okey, Hafif, kalau misalnya di Farma Niaga bagaimana pula? Macam mana galakan misalnya, dari segi consumer ataupun pembeli-pembeli anda, bagaimana anda membina komuniti kuat dalam ekosistem farmasi halal? Bagaimanakah awareness daripada pihak Farma Niaga pula? Okey, kalau kita cerita dari segi Farma Niaga ni, saya nak, ni sebenarnya jawapan untuk kepada Tuan Amrahi. Kita mempunyai satu sistem yang sangat bagus di Farma Niaga ni. Kita wujudkan sistem tersebut yang mana kita menggunakan istilah halal by design ataupun istilah Tuan Haji Amrahi tadi, dia menggunakan halal built-in. Okey, so untuk memenuhi keperluan permintaan pengguna kita yang nak ubatan-ubatan yang halal, suplemen yang halal, semestinya dengan kalau kita nak menceburi industri halal ni, kita kena ada ilmu. Okey, yang mana timbul masalah macam mana susahnya dapat persijilan halal ni. Sebenarnya kita kena berada dalam satu jalan ilmu lah. Okey, kalau kita nak buat sesuatu, kenalah berilmu. Jadi dalam pengalaman Farma Niaga ni, macam mana kita menguatkan komuniti farmasi kita dalam menghasilkan ubat-ubatan yang halal ni. Pertama sekali, kita start dulu pada tahun 2013 dalam mengorak langkah dalam persijilan halal. Okey,
Jadi kita menggunakan elemen-elemen yang ada di dalam MS2424, MPPHM daripada JAKIM, Manual Prosedur Pensijilan Halal, adanya MHMS, Malaysia Halal Management System. So apa term-term semua nanti kita rujuk pada HDC. Kan? Kalau kita tahu apa dia ni, kita pergi. Kita pergi belajar maksud kata ilmu tu paling penting. So pada awalnya pelibatan kita ni, kita memberikan latihan halal yang khusus kepada internal halal community kita. Okey, perkara pertama kita lantik siapa halal chairman. Kita lantik siapa halal eksekutif. Kita lantik ahli jawatan kuasa. Untuk apa? Untuk memastikan setiap aktiviti yang berlaku di Farma Niaga dari segi pembuatan ubat-ubatan ataupun suplemen halal ni memenuhi kriteria atau piawaian standard yang telah ditetapkan oleh autoriti. Okay, contohlah dari segi, saya cerita sedikit lah Tuan Haji dari segi pengawalan bahan mentah. Yang kita, pertama kita wujudkan halal polisi. Kita wujudkan SOP yang berkaitan. Okay, contoh dari segi tadilah pengawalan bahan mentah macam Tuan Haji kata tadi, kapsul tu. Kapsul gel ni, orang kata EGC, empty gelatin capsule ni merupakan salah satu critical ingredient yang berada dalam pembuatan ubat-ubatan. Okay, kalau kita tengok satu kajian menarik, kajian ni yang dilakukan oleh USM oleh seorang profesor tu mengatakan bahawa 30% daripada 100 ubat itu yang mana sumber gelatin kapsul itu datangnya daripada porcine base. Ini sangat penting. Jadi kita sebagai sebuah syarikat yang menekankan isu halal ni, so kita kena make sure that every ingredient termasuklah gelatin tadi itu semestinya datang daripada sumber yang halal. Kita adanya evaluation form kita, macam mana material datang daripada negara mana, sertifikat halal ada atau tidak, dokumen-dokumen sokongan ada ataupun tidak. Dalam masa yang sama kita educate kita punya supplier. Kadang-kadang banyak industri dia kata susah nak dapat sijil halal ni sebab bahan mentah susah nak dapat. Kadang-kadang supplier tu sendiri pun kadang-kadang tak faham benda halal ni. Kan? Jadi kita mengambil ini, kita panggil supplier, pembekal kita educate dan kita jemput HDC, kita jemput JAKIM untuk memberikan ilmu berkenaan dengan halal tersebut. Dan alhamdulillah kita letak satu goal di Farma Niaga pada masa tu, dalam masa setahun kita mesti dapat sijil halal. Alhamdulillah dengan komitmen syarikat kita, management kita, daripada pekerja-pekerja kita, alhamdulillah dalam masa setahun tu kita dapat pada tahun 2014. Kan? Okey, baik, kita teruskan soalan. Terima kasih Ustaz. Okey, nak teruskan tentang isu, bukanlah kata isu, itu bincang-bincang jugalah tentang vaksin halal. Baru ini saya terbaca Tuan Haji. Saya baca tentang pihak Persatuan Farmasi saran mengeluarkan sijil halal untuk vaksin COVID. Apa rasionalnya Tuan Haji? Okey, jadi kita kena ingatlah, okey, apabila kita sekarang ni dalam menghadapi wabak ni, jadi dengan sendirinya pada kali ini wabak kali ini ataupun global pandemic ni, kita telah berpeluang untuk menggunakan vaksin ya. Maknanya selepas genom yang berlaku genom untuk coronavirus ni telah dijumpai di China, jadi kita melihat bahawa apabila genom itu telah diketahui, maka kita melihat satu effort daripada seluruh dunia respons kepada genom tersebut. Jadi maknanya kita ada saintis-saintis yang buat research untuk menjadikan vaksin. Kedua, ada support daripada kerajaan-kerajaan di mana kalau tak ada support daripada kerajaan-kerajaan maka perkara ni tidak boleh berlaku. Dan pada ketika itu juga ada support pula daripada pemain industri. Kalau tidak ada ketiga-tiga ni, perkara ni tak boleh berlaku. Walaupun pandemik ni baru, tapi respon kali ni sangat unik. Di mana dengan gabungan, kalau tidak ada pandemik ni, perkara ni tak berlaku. Jadi ini yang kita kena ingat. Jadi kalau kita tengok approach yang diambil, maknanya kita tahu bahawa kita dah tahu bahawa akan ada timbul isu penolakan vaksin. Akan berlaku isu penolakan vaksin. Jadi dan disebabkan oleh isu halal. Jadi benda ni pada saya bukan satu perkara baru. Perkara ni telah kita kena pasti. Satu perkara yang besar
even untuk vaksin-vaksin sebelum untuk penyakit-penyakit sebelumnya lah. Maknanya kalau kita kata apa-apa program imunisasi kerajaan di negara-negara lain pun ni ada menjadi satu isu yang besar tau. Jadi kita ambil contoh apa tindakan yang telah diambil oleh Indonesia. Okey. Di mana Indonesia apa yang dia buat, dia tahu masyarakat ataupun populasi di Indonesia tu masyarakat orang Islam kan ramai. Maknanya 95%, ya. Jadi awal-awal lagi okey, dia ambil tindakan strategik di mana dia pergi buat kolaborasi dengan China. Maknanya daripada awal-awal lagi dia dah pergi ke sana. Untuk memastikan daripada R&D tu tahu, maknanya daripada clinical trial apa semua tu daripada awal-awal dia dah pergi dah untuk memastikan bahawa tidak ada bahan-bahan yang tidak halal yang akan ada dalam vaksin. Sebab kalau kita tengok vaksin-vaksin yang sedia ada yang tidak halal, ya, untuk yang untuk penyakit-penyakit lain lah. Jadi apa yang berlaku akhirnya apabila perkara itu selesai, teman-teman pun melakukan clinical trial dan rakyat Indonesia pun terlibat sama. Okey. Jadi dengan sendirinya kita tahu bahawa status vaksin itu adalah halal. Okey. Dan Indonesia berani mengeluarkan kenyataan bahawa dengan yakin dia kata halal. Okey. Tetapi Tuhan ni Maha Kaya tau. Okey. Sebab itu yang datang balik pada Farman Niaga ni. Okey, sebab vaksin tu adalah vaksin yang sama. Vaksin itu adalah vaksin yang sama. Jadi apa yang kita nak menyarankan sekarang ni, maknanya kita bukan reinvent the wheel. Kita sekarang ni nak hop on. Maknanya kita ni ada standard Malaysia, kita ada standard. Indonesia tak ada standard, kita ada standard. Okey? Jadi maknanya patutnya kita mesti bijak untuk menggunakan ekosistem yang ada. Itu sebab bukan saya cakap lah, even saranan daripada YB Hadi Jamaluddin mengatakan bahawa kita kena explore. Itu sebab daripada awal-awal lagi kita bagi tahu kepada kerajaan bahawa perkara ni mesti dilakukan. Okey, kerana kalau kita fikir-fikir kenapa takkanlah kita tak ada orang kata ilmu, tak ada kepakaran untuk buat kan. Kadang-kadang saya boleh fikir macam mana Vietnam boleh keluar 2 vaksin COVID-19. Okey, Thailand pun akan keluar. Malaysia tak apalah, kita mungkin tak sempat nak pergi route ke sana. Tetapi di depan mata kita ni Allah dah beri pada kita. Mana perkara ni kita dah boleh develop. Itu sebab daripada awal-awal lagi saya menyarankan bahawa kita go through. Maknanya apa yang dibuat dua-dua kita pakai. Maknanya kita registered, okay, at the same time terus kita buat aplikasi lah kepada JAKIM untuk kita lakukan. This is everyone kena involve lah, mana semua kena pihak. Dan akhirnya dapatlah nanti halal certified JAKIM yang kita idam-idamkan selama ni. Lepas itu pula kita next step. Okay, kita boleh bagi kepada rakyat kita. Tak menjadi masalah sebab sekarang ni kita ada capacity untuk buat di dalam negara kita. Okay. Tetapi peluang yang lebih besar lagi apabila kita nak ekspor. Seperti mana yang saya sebut tadi. Jadi perkara ni bila saya melihat kalau kita tidak ambil peluang ni, maknanya kita menunjukkan bahawa kita tak peka lah. Jadi maknanya saya nak menyeru kepada kerajaan. Okay, sensitif perkara ni. Dan saya tahu bahawa semua saya rasa ahli parlimen kita semuanya menyokong. Sama ada dia di pihak kerajaan ke, sama ada di sepak perbankan, mereka tetap akan sokong perkara yang baik macam ni kan. Sebab kita nak pulihkan ekonomi kita. Jadi pada saya, seolah macam perkara itu telah dihidang kepada kita, let's do it. Itu saja yang perlu kita lakukan. It's not a big effort anymore. Sebab kita dah ada pengalaman kan. Dan kita boleh lakukan. Sebegitu juga lah selain daripada Farman Niaga yang buat dengan China, kita melihat dua farma pun ada juga dengan Russia. So jadi benda-benda macam ni sebenarnya banyak lagi yang kita boleh lakukan, dan kita macam saya kata tadi lah, kita nak kena create employment. Kita nak kena besarkan perkara ni. Ya, jadi perkara-perkara ni mudah dan banyaklah. Maknanya dia punya peluang tu cukup besar lah. Jadi kalaulah kita tak ambil perkara ni, saya rasa memang betul-betul lah tak tahu apa nak cakap kalau kita tak ambil. Jadi itu sebab salah satu perkara yang kami lah, bila saya kata kami itu maknanya orang yang membangunkan standard ni,
okey, kita nak melihat sokongan daripada kerajaan, okey, untuk produce satu-satunya dokumen yang sangat penting. Tadi Ustaz Afif mengatakan bahawa okey, berdasarkan pada maklumat pharmacopoeia, okey, memang banyak yang tidak halal. Seperti mana disebut tadi kan. So sekarang ni apa perlu kita buat adalah kita ada expertise, kita kena keluarkan daripada Malaysia pharmaceutical halal tu. Pharmacopoeia. Pharmacopoeia halal tu mesti kita keluarkan. Pasal industri akan rujuk kepada pharmacopoeia tu saja. Dan perkara ni kita buat cara bijak. Kerana berbagai macam-macam pharmacopoeia yang ada di dunia. US pun ada, European ada, dan banyak lagi lah negara-negara. Jadi kita ambil daripada pharmacopoeia ni yang betul-betul halal supaya digunakan oleh pihak industri. Jadi mereka tidak terkapai-kapai lah. Masa terus kita pergi kepada satu. Saya rasa mungkin dapat komen daripada Hafiz lah supaya benda ni kita realisasikan. Perkara ni kita realisasikan. Ya, itu sebab untuk menjawab soalan tadilah. Kenapa persatuan kita menyarankan perkara tu. Ya, mungkin diharapkan kerajaan akan mendengar saranan daripada Persatuan Farmasi Malaysia. Okey, dari segi HDC mungkin tadi kan Tuan Haji kata ada peluang besar, tetapi bagaimana pula pandangan syarikat multinasional mengenai persetujuan halal adalah sebagai beban tambahan. Jadi apa kata HDC tentang ini? Dia kata kalau misalnya beban tambahan pula. Kalau kita tengok sebenarnya multinasional ni dia memang ada yang berkobar-kobar lah juga nak involve dalam ni. So HDC ni sebenarnya sebagai penyelaras pembangunan industri halal, kita sebenarnya kena pasti ada sebenarnya 11 sektor yang boleh dipromosikan halal, termasuklah farmasetika ni. Jadi kita tahun 2020 kita buat hala 7 sektor roadmap lah kita panggil untuk farmasetika. Tuan Haji pun ada bersama-sama saya ketika itu, Pharmaniaga pun bersama-sama. Sebenarnya kita nak tengok macam mana kita nak gerakkan ni, nak growkan halal farmasetika ni. Tak kira lah multinational ke, local company ke. So di situlah kita tengok terdapat 21 intervensi sebenarnya yang ada untuk kita gerakkan bersama-sama. Jadi salah satu macam mana kita nak improvekan halal certification, raw material macam Tuan Haji Hamrahi kata tu semua, itu semua key result area yang kita dah listkan. Jadi apa yang kita buat sebenarnya, HDC tak boleh gerak seorang. So apa yang kita buat, kita bekerjasama pula dengan public and private sectors. Kita tubuhkan kumpulan kerja sektoral untuk memastikan that plan yang kita kata tu nak achieve by 2025, 39% meningkat. Macam mana kita buat? Kita dengan bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama memastikan. In fact, kita dah start, dah 4 kali dah bersidang, dah tengok dah kat mana sebenarnya, even vaksin pun ada dalam tu, kita tengok macam mana nak gerakkan. Kalau tak, tinggal langangan je lah. Ada plan tapi tak ada pelaksanaan. So, kita kena kolaborasi, kita kena gerakkan sama-sama private and public nak bangunkan ni semua. Tak ada saya rasa bukan beban tambahan untuk mereka ambil halal ni, tidak. Dia lebih kepada memberi mereka peluang perniagaan lagi, market lagi besar. Alright. Mungkin Ustaz Afif dari segi situ galakan untuk mendapatkan halal itu dah jadi inspirasi kepada di luar sana, pemain industri di luar sana dan pengeluar ubat-ubatan. Mungkin boleh berbagi nasihat ataupun berikan testimonial daripada Pharmaniaga. Nasihat dan inspirasi lah daripada Pharmaniaga. Okey, alhamdulillah Pharmaniaga telah mendapatkan persetujuan halal bagi semua produk-produk kita. So nasihat saya kepada para pengeluar di sana yang membuat produk ubat-ubatan halal ataupun suplemen-suplemen yang halal, dengan arus teknologi yang ada ni, gunakan sebaik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok sekarang ni, usahawan kita, peniaga-peniaga kita ni bijak mengambil peluang. Sekarang ni kalau tengok banyak suplemen halal tu dijual secara online. Kalau kita tengok sekarang ada platform online yang ada. Tapi nasihat saya yang pertama sekali sebagai sebuah pengeluar, kena pastikan produk yang kita nak jual tu, yang nak bagi orang makan tu, nak bagi orang guna tu, mesti mendapat kelulusan dulu daripada MPRA. Itu paling penting tu. Nak memastikan produk tersebut adalah selamat untuk digunakan. Berkualiti dan juga berkesan. Dalam masa yang sama mestilah bagi dia halal, dapatkan persetujuan halal.
Sebab apa? Dah cerita panjang lebar dah tadi permintaan orang ramai berkenaan dengan halal. Ya. Kita bayangkan, saya bayangkan kita seorang pesakit pergi ke hospital jumpa doktor. Doktor dah diagnose apa semua dok. Okey, you kena makan ubat ni sekian-sekian. Okey. Farmasis pun bagi ubat tersebut. Pernah tak kita tanya farmasis tersebut apa ingredient yang digunakan untuk produk ni ya? Ya. Pernah tak kita tanya? So ini merupakan salah satu perkara yang penting informed choice Tuan Haji Ibrahim, informed choice ni mana kita ada hak untuk bertanya apa sahaja produk yang kita nak makan, melainkan tak ada alternatif lah Tuan Haji. Yang life saving product and so on. So pastikan benda tu halal dan mestilah mendapat kelulusan daripada MPRA terlebih dahulu. Kalau tidak dia menjadi masalah, bukannya menyembuhkan dengan izin menyembuhkan pasien tersebut, tapi memberikan lebih mudarat yang lebih teruk kepada pesakit tersebut. Nauzubillah min dzalik. Okey. Alright, terima kasih Ustaz. Nampaknya kita sudah bersiaran lebih daripada 50 minit. Alhamdulillah, terima kasih di atas diskusi yang sangat bernas hari ini. Alhamdulillah saya juga seronok dengan perkataan dengan celik halal. Semoga kita akan celik halal dengan episod-episod yang lain. Saya ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Amrahi kerana bersama-sama kami, HDC Puan Yusriana dan juga Ustaz Hafiz kerana bersama hari ini kita bincangkan topik ni secara orang kata fasad, secara intro dulu. InsyaAllah kalau mungkin ada masa yang lain, peluang yang lain, kita akan bersama-sama. Baiklah, itu saja dari saya Shilda Ismail. Pastikan anda terus share dan juga follow dan berikan komen-komen yang positif ya, komen-komen yang membina di bawah sini, di bawah caption saya, untuk kita sama-sama celik halal. Satu, untuk sama-sama kita membina ekosistem halal. Okey, kalau kita sebagai pengguna, kita boleh buat pilihan dan supaya pastikan kita memakan sesuatu yang halal insya-Allah. Saya Shilda Ismail sebagai penerbit eksekutif Kini Halal. Salam hormat dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halal ini bukan untuk Muslim saja, halal ini untuk semua. Program ini adalah untuk membantu ataupun supporting program ke arah kesijilan. We see all these challenges as an opportunity for us to share with our customers and the public about how halal is at the utmost priority for everyone. Leveraging a growing halal industry globally. Kini Halal.